Okey, V adalah volume, T adalah temperature. Okay, so PVT adalah berkaitan dengan gas law. Ketiga-tiga ini adalah berkaitan dengan hukum gas. Hukum gas akan berkait dengan pressure, akan berkait dengan volume, akan berkait dengan temperature. Okey, sebelum cikgu masuk ke bahagian dalam buku teks, cikgu nak kamu tahu kaitan antara ketiga-tiga ini. Okey, sebelum cikgu masuk sekejap Kita undo balik. PVT, pressure, volume dan juga temperature. Okay, siapa yang buat notes tu tolong remark sikit apa yang cikgu contoh dekat bahagian sini. Okay, sekejap. Okay, PV. Kita akan kaitkan antara PV. Okay, kita akan kaitkan antara VT dan juga kita akan kaitkan antara P dan juga T. Okay, sebab itulah kita buat triangle macam ni. Supaya senang kamu akan dapat equation untuk ketiga-tiga kaitan ini. Di antara PV yang warna merah ni, VT yang warna orange ni, PT yang warna hijau ini. Okey, baik. So cikgu tulis satu-satu dulu sebelum kita masuk dalam teks. PV yang warna merah ini adalah kaitan, kita namakan law dia adalah Boyle's law. Siapa ada tengah tulis note sekarang ni, tolong tulis sikit Boyle's law. Okey, PV PV adalah berkaitan dengan Boyle's law. Baik, seterusnya untuk VT. Okey, VT adalah berkaitan dengan Charles law. Charles law. Okey. Sebab tu kita namakan hukum gas. So hukum gas ini ada kaitan dengan pressure dan juga volume. Itu namanya adalah Boyle's law, hukum Boyle's. Kalau untuk volume dan juga temperature, kita kaitkan antara keduanya, itu adalah berkaitan dengan hukum Charles law. Dan satu lagi PT. PT warna hijau. PT ini kita namakan sebagai Gay-Lussac law. Okay. G-L-U-S-S-A-C, G-G-A, bukan gay yang gay tu suka lelaki tu nama dia Gay-Lussac law. Okay. Untuk berkaitan dengan P dan juga T. Okay, baik. So, kita pergi satu-satu sebelum kita masuk dalam ni. Apa yang cikgu terang ni sebenarnya merangkumi keseluruhan untuk gas law. Daripada formula ini saja kamu dah tahu dah keseluruhan untuk berkaitan dengan gas law. Okey, baik. So, yang pertama kita nak sentuh tentang Boyle's law. Tolong beritahu cikgu, Boyle's law kaitan antara apa dan juga apa daripada yang ketiga-tiga ni? Yang cikgu dah conteng ni. Respon? Pressure dengan volume. Okey, good. Pressure dengan volume. So, daripada yang segitiga yang kita buat ni, disebabkan apa kita susun macam ni, disebabkan oleh kita nak buat equation. Okey, kita ambil PV So equation dia akan jadi PV macam ni. Equation dia kamu tengok betul-betul apa akan jadi. Equation dia akan jadi P1 V1 sebab dia PV PV. Okey, P1 V1 is equal to P2 V2. Okey. So daripada yang segitiga ini sebenarnya kita nak build equation yang akan terhasil supaya kita tahu relationship antara P dan juga V. Okay, baik. So equation yang pertama untuk Boyle's law adalah yang ini. P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, sekarang ni untuk Boyle's law kita nak kait P dengan V. Pressure dengan volume. Sekarang ni ada pressure dengan volume untuk sistem pertama. Ada pressure dengan volume untuk sistem kedua. Kita nak kaitkan pressure dengan volume. Maksudnya sekarang ni P1 kena kait dengan V1. So P1 kena bahagian belah kiri, V1 kena berada di bahagian belah kanan. So cikgu olah balik, cikgu susun balik. Dia akan jadi seperti ini P1, so V1 kena ke bahagian sini. So dia mesti pergi ke bahagian bawah lah. So dia akan jadi P1 over V1. Okay. P2 ni kita nak relatekan dengan V2. So V2 ni kena pergi ke bahagian bawah untuk bahagian sini supaya kita boleh relatekan antara satu sama lain. So V2 ke bahagian sini dia akan jadi. Okay. So 1 kait dengan 1, 2 kait dengan 2. Okay. So P1, cikgu nak tanya pada kamu bila kamu dah susun macam ni, P1 P
dengan V1, apa kaitan antara kedua-dua ini, pressure dan juga volume? Tolong respon. Kalau dia dah susun macam ni. Hello, kalau dah susun macam ni, kaitan bagus, inversely proportional. Inverse. Oh, tulisan. Soalnya nak tulis ni, inversely proportional. Proportional. Okay. So, kaitan antara P dan juga V adalah inversely proportional. Bermaksud, kalau P ni increase, apa jadi kepada volume? Tolong respon. Decrease. Ya, betul. Okay. Pressure increase, volume dia akan decrease. Ataupun volume decrease, pressure akan increase. Bermaksud, kalau kamu ada container, okay, ada container, ada satu lagi container. Okay. Katakanlah dalam container ni, dekat bahagian belah kiri ni, container ni ada air dalam ni. Okay. Air ni kita tak mampatkan lah. Okay. Satu lagi container ni kita mampatkan, kita tolak dia ke bahagian bawah. Okay. Kita tolak dia ke bahagian bawah. Di mana dalam ni pun ada air juga. Okay. Soalan cikgu, antara ni A, yang belah kiri ni container A, belah kanan ni container B. Antara A dengan B, volume mana yang lebih? Tolong respon. Volume. Isi padu mana yang lebih? A. Okay. Isi padu A lebih sebab dia ruang lebih banyak nak dibandingkan dengan B. Okay. Kalau A ni volume dia lebih, apa jadi kepada pressure untuk bahagian A? Respon. Kurang. Decrease. Kalau B, isi padu ataupun volume dia macam mana? Respon. Volume kurang. Rendah. Okay. Volume dia rendah. Pressure? Pressure tinggi. Okay. Pressure dia tinggi. Okay. Disebabkan apa bahagian untuk volume tinggi ni pressure dia jadi rendah? Kamu bayangkan suatu bekas, dia ada apa dia ni, molekul-molekul untuk air. So kita nak pastikan bahawa kita nak measure untuk pressure itu adalah collision. Pelanggaran di antara molekul air tersebut dan juga wall of container. Okay, wall of container. So kalau kamu letakkan container A ni macam ini dan juga container B macam ini, mana yang lebih kerap pelanggaran untuk air tersebut dan juga container tersebut akan berlaku? Tolong respon. Antara A dan juga B. B. Sebab itulah pressure dia tinggi. Sebab dia lebih kerap berlanggar disebabkan oleh volume dia rendah. So, dalam Boyle's Law, dia menyatakan bahawa pressure inversely proportional dengan volume. Macam mana kamu nak dapat macam tu? Daripada relationship yang kita buat ni ataupun equation yang kita buat ni, PVT. Kamu ambil PV ni, bawa keluar dahulu, jadikan dia sebagai equation. Sebab ini susunan equation je sebenarnya. P1, V1. Okay, bawa keluar P1, V1 is equal to P2, V2. Dan susun balik supaya P1 boleh kait dengan V1. Kamu dah kait, dia inversely proportional. Tahulah kamu bahawa pressure dan juga volume adalah berkadar songsang. Satu increase, satu lagi akan decrease. Faham atau tak? Boyle's Law. Respon? Okay tak? Faham. Okay boleh faham Okay. So itu adalah berkaitan dengan Boyle's Law. So apa gas law, terus tulis je formula. PVT, kamu dah tahu dah relationship macam mana. Dah susun balik, nanti kamu tahu relationship antara P dan juga V macam mana. Tolong hati-hati dengan kamu tulis yang ni equation ni, PVT. Jangan pula kamu kaitkan PV Lepas tu kamu bawa keluar PV, di dalam level yang sama. Kalau P increase, V increase. Ni salah. Tujuan kita buat macam ni adalah untuk susunan equation. Bermaksud P1 V1 kita susun balik. P1 V1 is equal to P2 V2. Barulah kita susun balik supaya P1 ni dia bersemuka ataupun dia relationship dengan V1. Supaya kita boleh tengok bahawa yang ini baru relationship ni, iaitu inversely proportional. Kalau yang macam ini kamu susun, yang ini salah. Okay, ini adalah berkaitan equation. Kena buat susun equation. Barulah kita boleh tahu relationship. Okay, baik. Seterusnya, padam nanti kamu boleh catch up balik melalui video nanti. Kamu tinggal berapa tu.
Okey. Kita berkaitan dengan 3 benda ini saja. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada Charles Law dulu. Okey, Charles Law di antara relationship antara apa dan juga apa, tolong respon. Charles Law. Pressure dan volume. Pressure dan juga volume. Volume Charles dan Law. Volume dengan Volume dan Volume. temperature. Okey, volume Volume dan juga temperature. temperature. Nampak ni yang warna orange ni, okey? Warna orange Volume dan juga temperature. Okey. So, Box law yang ini susun dalam formula, bukannya dalam relationship formula. V1 over T1 is equal to V2 over T2. Okey, kita dapatlah equation dia untuk berkaitan dengan Charles law. V1 over T1 is equal to V2 over T2. Sekarang ni kita nak kaitkan V1 dengan apa kat dalam formula ni? Respon? V1 dengan apa yang kita nak relate? Dengan temperature 1 ke temperature tu? Temperature 1. Okey. Dalam sistem yang pertama ni kita akan relate dengan sistem yang pertama juga. Okey. Temperature 1, volume 1 akan relate dengan temperature 1. So kalau nak relate, T ni kena pindah ke bahagian sini supaya kita boleh tahu relationship dia macam mana. So V1 is equal to T akan bawa naik ke atas, dia akan jadi T1. Okey. Kalau nak relatekan V2 dengan T2 ni, T2 ni akan bawa naik ke atas, dia akan jadi T2 V1 is equal to T1 V2. Okay, V2 tu stay kat atas, T1 naik ke atas, T2 ni bawa naik ke atas. So dia akan jadi macam ni. T2 V1 is equal to T1 V2. Okay. So sekarang ni kita nak relate antara volume 1 dan juga untuk bahagian sini kita nak relate dengan volume 1 dan juga respon T1. T1. Okay, so relationship dia macam mana? Tolong respon. Directly proportional. Good. Directly proportional. Directly proportional. Tulis directly proportional. V1 dengan T1 ni bila kamu susun dia directly proportional. So kalau directly proportional bermaksud kalau V increase, apa jadi kepada T? Respon? T akan increase juga. Increase. T akan increase. Okey. Di mana apabila volume makin bertambah, temperature juga makin bertambah. Okey. So itu adalah directly proportional. Si padu makin bertambah, so temperature dia juga akan makin bertambah. So itu adalah berkaitan dengan Charles law. Okey. Dah dapat dah yang kedua berkaitan dengan Charles law. Okey, baik, seterusnya. Oh, cikgu lupa nak bagi contoh kalau untuk Charles law buah pula. Bola pimpong. Kamu main-main bola pimpong, tiba-tiba bola pimpong tersebut kamu terpegang bola pimpong tersebut, dia kemih. Bola pimpong tersebut dia jadi kemih. Ni bola pimpong asal, ni bola pimpong yang kemih. Bila bola pimpong yang kemih ni, kamu akan buat apa untuk jadikan dia balik kepada bentuk yang normal? Respon? Letak kat air panas. Pandai, letak dekat air panas. Air tu panas letak dekat air panas. Air panas, temperature? Air panas, temperature dia? Tinggi ke rendah? Tinggi lah. Okay, temperature tinggi. So bila temperature tinggi, apa jadi kepada volume untuk pimpong tersebut, bola pimpong tersebut? Bertambah. Sebab itulah V dengan T dia directly proportional. Okay, bila temperature increase, volume juga akan increase. So kalau merendam air panas, temperature increase, volume untuk bola pimpong tersebut akan kembali kepada bentuk yang asal. Okay, itu relationship untuk Charles law. So bola pimpong tu berkaitan dengan Charles law lah. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada last sekali, J. Lasek law. Kalau untuk adik-adik pula, sini kamu yang silibus KBSM sebelum ni, PT ni kita tak panggil J. Lasek law, kita panggil pressure law saja. Cuma yang untuk KSSM yang baru ni dia tukar, dia ambil nama orang. Memang ada orang yang discover berkaitan dengan pressure law ni lah. Sebelum ni dia guna pressure law saja, tapi untuk KSSM ni
Dia guna nama orang pula. Orang yang menemui berkaitan dengan kaitan antara pressure dan juga temperature. Okay. So, last kali berkaitan dengan Gilles law, P1. Tolong cikgu. Macam mana nak susun equation ni? Respon? P1 T1 per T1 per T1. Lagi? sama dengan T2 Sama over dengan P2 over T2. Okay, good. P2 over T2. Okay, so P1 ni kita nak kait dengan apa dalam equation ni? P1 nak kait dengan apa? Temperature. Dengan temperature. Temperature 2 ke temperature 1 kita nak kait? Temperature 1. Temperature 1. Okay, so temperature 1 ni kena bawa naik atas. Temperature 2 ni juga akan bawa naik ke atas. So dia akan jadi T2P1 is equal to T1P2. Okay, so check boleh nak relate antara P dan juga T. P sistem pertama P1 akan kait dengan T1 sistem pertama juga. So relationship antara kedua-duanya adalah apa? Respon? Directly proportional. Directly Directly proportional. Okay. Apabila P increase, apa jadi kepada T? Increase. Contohnya adalah seperti tayar kereta. Tayar kereta sebelum kita berjalan, sebelum kereta tersebut berjalan, katakanlah tayar kereta tersebut nilai dia adalah 5 kilopascal sebelum berjalan. Lepas tengah berjalan ataupun lepas daripada berjalan, dia dah move. Apa jadi kepada pressure? Makin bertambah ke makin berkurang? Respon? Kita pernah bincang benda ni biasanya. bertambah. Pressure makin bertambah. Contohnya kalau ni 5 kilopascal, bila dia dah bergerak, dia akan jadi 10 kilopascal contohnya. So pressure dia meningkat. Tolong respon. Sebab apa pressure meningkat? Bila tayar kereta mula tak bergerak. Bila dia bergerak, tersebut pressure. Friction. Good. Friction akan menghasilkan apa? Heat. Heat. Ya, betul. Friction akan menghasilkan heat. Okay, dia akan menghasilkan heat di mana temperature akan meningkat ataupun berkurang. Meningkat. Kalau heat, okay, temperature akan meningkat. Bila temperature meningkat, pressure juga jadi meningkat. Sebab itulah sebelum tayar kereta bergerak 5 kilopascal, bila tayar kereta bergerak 10 kilopascal sebab friction tersebut menghasilkan heat. So, tahulah kamu bahawa relationship antara temperature dan juga pressure, okay, di mana bila temperature increase, pressure jadi increase juga. Sebab dia directly proportional antara satu sama lain. So, ini adalah kaitan untuk Gay-Lussac law. Okay. So, dalam soalan paper 1 selalu tanya lah, P dengan V ni adalah berkaitan dengan law apa? P dengan T ni berkaitan law apa? V dengan T ni adalah law apa? So, kamu boleh beritahu lah sebab cikgu dah tunjukkan berkaitan dengan PVT ini. Faham ataupun tidak ketiga-tiga ni? Tuan Rasman? Okey boleh tak susah pun kan? Senang je. Okey baik. So kita pergi kepada buku teks. Kebanyakannya apa yang kamu dah belajar rasa macam kita dah habis lah. Cuma ada sikit-sikit lagi yang cikgu nak tunjuk. Lepas tu dah habis kelas kita untuk hari ni. Tak banyak pun untuk gas law ni. Ini cikgu kat atas ya. Okay, so pressure, temperature, volume, PVT yang cikgu letak. Okay. Volume influence pressure of gas. Okay. Okay. So, tadi cikgu tunjukkan kepada kamu PVT, pressure dan juga volume berkaitan dengan law apa? PV, respon? Dengan pantasnya respon PV? Boyle's law, okay? Ni nama dia Robert Boyle, okay? Sebab tu Boyle's law. Okay, kalau kamu tengok graf ni, P kait dengan V. Apa bacaan untuk graf ni? Ni shape graf ni shape apa ni? Respon? Inversely proportional. Inversely proportional. Bagus. Inversely proportional. Dan cikgu dah banyak kali terang pada kamu.
Kalau kamu tengok dua graf ni P inversely proportional dengan V. Okay, kalau kaitan antara P dengan V sebab dia level yang berbeza, so inversely proportional. Tapi kalau P, sekejap, padang ini tu. Okay. P dengan 1 over V. Apa relationship antara kedua-duanya? Espa? Directly proportional. Good. Directly proportional. So ini dah graf dia, tengok belah kanan ni. So tolong bezakan P dengan V inverse. Tapi kalau P dengan 1 over V directly proportional. Okay, directly proportional. Kita dah pernah bincang dah sebelum ni berkaitan dengan. Okay, good. Bagus. So inilah yang cikgu terangkan kepada kamu tadi. So kita akan dapat P1, V1 is equal to P2, V2. So daripada apa yang diular dalam buku teks ni, kamu hanya ingat PVT itu sahaja. Daripada PVT tersebut kamu tahu formula untuk Boyle's law ini adalah P1, V1 is equal to P2, V2. Dah, itu sahaja. Tak susah pun. Pressure dan juga volume. Pressure unitnya adalah apa? Pressure kamu dah pernah belajar kan? Unitnya adalah apa? Pascal. Pascal ni. Pascal. Bukan kilo Pascal. Pascal. Okay, kilo tu adalah prefix sahaja yang ditambah kat bahagian dalam tu. Okay, Pascal. Kalau untuk volume, unitnya adalah apa? Dah ada kat sini. Volume unitnya adalah apa? MQ. MQ. Sebab volume adalah panjang, darab lebar, darab tinggi. Length, darab length, darab length. Length ini unitnya meter. Meter, darab meter, meter kuasa 3, meter cube. Okay. So volume adalah meter cube. Tolong ingat. Okay. Okay. So ini adalah berkaitan dengan Boyle's law. P1, V1 is equal to P2, V2. Okay, ini derivation daripada tu kamu tak perlu tahu pun. Yang penting sekarang ni formula last sekali akan jadi apa? P1, V1 is equal to P2, V2 dan juga relationship antara P dan juga V di mana dia adalah inversely proportional. Best. Dan contoh pun cikgu dah tunjuk tadi. Ada contoh kat sini. Okey, ni Okey, makin kita kurangkan volume kat bahagian sini, collision di antara apa dia ni, molekul untuk air tersebut dan juga container, wall of container akan makin bertambah atau makin kurang bila kita kurangkan volume respon. Collision dia makin bertambah atau makin kurang untuk yang belah kanan ni? Bertambah. Kalau collision makin bertambah, pressure makin bertambah. So pressure kanan ni tinggi, pressure yang kiri ni kurang. Volume kanan ni rendah, volume yang kiri ini dia tinggi volume dia. So tahu kamu bahawa P inversely proportional dengan V. Okey, kita try jawab soalannya. Air in a closed syringe has a volume 60 cm3 and pressure 108 kilopascal. Okay, okay, ready dengan calculator, dengan pen, dengan kertas ke apa ke. Okay, 60 cm3 ini adalah volume. Kamu nak label V1 ataupun V2 pun boleh. So yang kita dah jumpa ini first. So kita label V1 lah. Sebab formula dia P1 V1 is equal to P2 V2 Okay, 108 kilopascal ni adalah apa? Respon? Pressure. Pressure P1. Okay. Okay, the piston option is pushed to compress the air to volume 48 cm3. 48 ni adalah apa? Respon? V2. V2. Okay. Calculate the pressure of the compressed air. So formula apa kita nak guna? Pressure yang kita nak cari. P1 V1 P1 V1 to P2 V2. Okay, P1 V1 is equal to P2 V2. Okay. Cuma yang sekarang ni yang ini dia guna centimeter cube, yang ini dia guna centimeter cube. So V1 ni kamu ambil 60 ni. V2 kamu ambil 48. P1 tadi kamu ambil 108 kilopascal. Soalan cikgu, centimeter cube ni nak kena tukar tak?
Respon? Kena. Nak kena tukar tak? Kena kot. Kena tukar. Kena tukar. Okay, supposedly kena tukar lah. Cuma sekarang ni, yang ini guna 60, yang ini guna 48, kedua-duanya unit yang sama. Okay, sekiranya dia minta kamu cari untuk volume, memang kena tukar lah. Cuma dia minta kamu cari pressure sekarang ni. Kalau kedua-duanya unit yang sama, last kali bila kamu bahagikan, dia akan cancel each other. Okay, so nak tukar boleh, tak tukar pun boleh. Tapi kalau tukar, nilai dia berapa? 60 cm3. Nak tukar 0.6 meter cube. 0.6 meter cube. 60 cm3. Okay. 60 cm3 ini nak tukar kepada meter. Sentimeter nak tukar kepada meter 10 kuasa negatif berapa? Darab dengan 10 senti 10 kuasa negatif berapa? 2. 10 kuasa negatif 2, ya betul. So 60. Kamu kena hati-hati dengan kuasa 3 ni. Maksudnya dia 3 kali darab. Maksudnya sekarang ni 60 darab dengan 10 kuasa negatif 2 meter darab dengan 10 kuasa negatif 2 meter darab dengan 10 kuasa negatif 2 meter. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab meter darab meter akan dapat apa? Meter? Respon? Meter cube. Cube. Ya, Cube. betul. So Meter cube. sentimeter cube maksudnya 3 kali darab. Sebab tu length darab length darab length. Okay. 3 kali darab. So jangan kamu hati-hati, jangan kamu terus tukar 60 darab dengan 10 kuasa negatif 2 meter cube. Ni salah. Okay. Okay. So kena buat satu-satu disebabkan oleh dia kuasa 3. So 10 kuasa negatif berapa ni? Hello? Negatif 5. Negatif 5? Negatif 6. 2. Negatif 6. Negatif 6. Meter cube 60 darab 60. Okay. So supposedly kalau nak jadi meter cube, dia akan jadi macam ni lah. Okay. So tolong tekan kalkulator sekejap. Sekejap. Kalau cikgu rasa kalau tak tukar pun still boleh dapat juga. Okay, dia tak tukar pun. Okay, dia tak tukar. So tak perlu tukar pun. Okay, yang ini tak perlu sebabkan oleh centimeter cube yang pertama dia guna centimeter cube, yang kedua pun dia guna centimeter cube. So kalau kamu bahagikan V2 dan juga V1 bahagi, dia punya unit dia akan cancel each other. Kamu faham tak cancel each other tu apa? Tahu ke tak tahu? Contohnya 48 cm3 bahagi dengan 60 cm3. Kalau kamu dah bahagi, yang ini akan cancel di antara satu sama lain contohnya. Okay? So kalau unit dia adalah unit yang sama, so tak perlu nak tukar pun sebenarnya. In case kalau unit dia berbeza, so kena tukar lah kepada basic unit yang asal. So sekejap boleh ini padam. Okay, sekarang ni tolong bantu cikgu masukkan nilai P1 V1 is equal to P2 V2 ni. V2 108 kilopascal darab dengan 60. Lepas tu bahagikan dengan 48. P2 dapat berapa? Respon? 135. 135 unit. Respon? Kilopascal. Kilopascal. Ya, Kilopascal. bagus. Kilopascal sebab permulaan dia kilo. So ini pun kena kilo juga. Tolong hati-hati Jangan tiba-tiba pascal saja. Kilo ni merangkumi 10 kuasa berapa? Respon? 3. 3. Okey, ingat 10 kuasa 3. So kat sini kilo, kamu dapat jawapan dekat bahagian sini 135, itu juga berkaitan dengan kilo. So kita tengok jawapan betul ke tak.
135 kilopascal. Okey, betul. Okey, faham Baik. So, relationship between volume dan juga temperature. Okey. Volume dan juga temperature, PVT. VT. Ni adalah tentang law apa? Respon? Volume, temperature? Just law. Charles law. Okay, good. Charles law. Okay. Jacques Charles. Okay. Kita ambil yang Charles lah. Charles law. Okay. So, itu ada kaitan dengan volume dan juga temperature. Kalau kamu tengok dalam peti ais ni, masuk air dekat bahagian dalam peti ais, volume dia dalam keadaan yang macam ni. Bila dah lama-lama dalam peti ais, volume dia jadi macam ini. So, cikgu nak tanya, dalam peti ais, temperature dia akan jadi macam mana? Tolong respon. Rendah. Kurang. Rendah. Temperature low. rendah. So, bila permulaan, volume dia macam ni, pengakhiran volume dia jadi makin rendah ke makin bertambah? Respon untuk gambar Makin ni. rendah. Makin rendah. So, tahulah kamu bahawa relationship T dengan V adalah apa? Untuk Charles law. Directly proportional. Okay, V directly proportional dengan T. Okay, good. Okay, faham tu? Okay, directly proportional Okay, seterusnya. Okay, yang absolute temperature ni kejap lagi cikgu terangkan. So, untuk Charles law, formula yang kamu perlu tahu, V1 over T1 is equal to V2 over T2. So, bila kita susun balik, kita tahu relationship antara kedua-duanya adalah directly proportional ni. V is directly proportional dengan T. Okay, volume dan juga temperature adalah directly proportional. Cumanya tolong hati-hati untuk gas law, di mana untuk temperature, kita akan gunakan unitnya adalah SI unit yang asal bagi temperature. Temperature form 4 dulu, form 4 dulu lah. Form 4 sekarang ni lah kamu belajar kan. Temperature, basic unit untuk temperature adalah apa? Respon? Temperature, unit temperature. Kelvin. Kelvin, ya betul. Selalu kita guna degree Celsius kan. Okey, untuk gas law yang ada PVT, okey. Temperature yang kita masukkan dalam formula ni, kalau untuk Charles law kan V1 T1 is equal to V2 T2. Okey, T tersebut kena masukkan dalam Kelvin. Tapi tak tahu kalau dalam itulah dalam Kelvin lah. Sebab ada syllabus baru ni tak pasti dah dalam Kelvin tak, tapi kalau kat sini dia tunjukkan dalam Kelvin ni 273. Okey, ada apa nanti kita tengok latihan dia kena tukar dalam Kelvin atau tak. Kalau syllabus lama, temperature ini kena dalam Kelvin. Okey. Okey, Kelvin ni apa beza dengan temperature? Okey, kejap. Kamu tak pernah guna kan untuk Kelvin. Selalu kalau eksperimen yang kamu buat, kimia ke, fizik ke, ataupun sains dulu kamu buat, kalau untuk termometer tu selalu kamu akan check suhu tersebut, temperature dalam bentuk degree Celsius. Kelvin tak pernah pun check. Okay. So, Kelvin ni adalah berkaitan dengan apa? Okay, Kelvin ni adalah, kalau kamu tengok dekat bahagian sini, tengok dulu. Untuk okey, 0 degree Celsius 0 degree Celsius. Kelvinnya nilainya kejap. Nilai untuk Kelvin bagi 0, nilai untuk degree Celsiusnya adalah negatif 273. Okey, kalau nilai Kelvin 273 bermaksud bahawa nilai temperature-nya adalah 0. Okey. Kalau nilai Kelvin dia 373, temperature dia 100. Bermaksud katakanlah kamu ambil nilai untuk degree Celsius adalah 0 degree Celsius. Nilai Kelvin dia berapa? Tolong respon. 0 degree Celsius. 273. Okey, 273. Bermaksud daripada degree Celsius yang kamu kira dalam termometer tu, degree Celsius, nak tukar kepada Kelvin, dia mestilah kena tambah
273. Okey, 0 tambah 273 dia akan jadi 273. Dia akan jadi 273. Okey, 100. Contohnya 100 degree Celsius. Nak tukar kepada Kelvin, cikgu cakap tadi kena buat apa? Tambah 273. So 100 campur dengan 273 dia akan jadi 373. sebab tu jadi 373. Okey, kejap. Cikgu belum terangkan lagi Kelvin ni apa, degree Celsius ni apa. Okey. So apakah itu Kelvin? Apakah itu degree Celsius? Okey. Okey, kalau untuk degree Celsius kalau kamu tengok dekat bahagian sini, degree Celsius dan juga volume. Okey, sebab ini berkaitan dengan Charles law. Volume takut kamu tak nampak pula. Kita pergi kepada pressure lah. Dia punya degree, dia punya graph tu. Supaya kamu boleh nampak. Okey, pressure. Pressure berlawan dengan temperature. Okey. Pressure lawan temperature. So temperature dia 100. Makin lama temperature makin turun sampai 0. Okey, 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. Cikgu nak tanya sekarang ni. Kalau untuk 0 degree Celsius, cikgu nak tanya kamu, apa dia ni, untuk sesuatu molekul untuk air contohnya, air kalau 0 degree Celsius dia nak bertukar jadi solid lah. Adakah tidak ada pergerakan langsung selepas dia dari untuk 0 degree Celsius untuk dia makin ke bahagian bawah? Adakah dia tidak ada pergerakan langsung, movement? Tolong respon. Ada. Ada pergerakan kan? Ada pergerakan? Okey. Ada pergerakan, okey. So untuk bahagian pergerakan, okey, untuk bahagian pergerakan kita akan relatekan dengan bahagian Kelvin. Okey, Kelvin Sekejap cikgu buat. Okay, Kelvin kalau dia kosong kat bahagian sini. 0 Kelvin 273. Sekejap. Macam mana cikgu nak relate ni Kelvin. Sekejap. Okey. Untuk degree Celsius, degree Celsius, kita selalunya akan measure untuk degree of hotness. Untuk degree Celsius. Okey. So selalunya kalau degree Celsius ni kamu akan guna water, selalunya kamu akan gunakan temperature dia 100 degree Celsius, 0 degree Celsius contohnya. 100 degree Celsius ni akan menukarkan daripada water pergi ke liquid pergi ke gas ataupun gas pergi ke liquid. Tapi kalau untuk 0 degree Celsius ni daripada liquid pergi ke solid ataupun solid pergi ke liquid. Okey, selesai untuk degree Celsius. Tapi kalau untuk Kelvin, sebenarnya Kelvin ni adalah untuk measure, okey, dengar, untuk measure movement ataupun kinetic energy bagi for molecule. Okay. Yang bezakan degree Celsius dan Kelvin, kalau kamu tengok kat bahagian sini, kalau degree Celsius dia 0, berapakah nilai Kelvin respon? Ni degree Celsius 0. Okey, 273. Bermaksud masih ada lagi pergerakan sebab nilai dia besar 273. Maksudnya masih lagi ada pergerakan untuk molekul bagi air ataupun nak bertukar kepada solid tu air tersebutlah. Molekul untuk air tersebut masih ada pergerakan sebanyak 273 Kelvin. Kita namakan dia sebagai Kelvin. Okay, ataupun ada kinetic energy lagi sebanyak 273 Kelvin. Okey. Cuma kita tak guna joule sekarang ni, kita guna Kelvin sebab indikator dia adalah untuk temperature. Okay. So apabila temperature makin ke bawah untuk degree Celsius sehinggalah ke negatif 273. Okey, negatif 273 ini Kelvin dia berapa? Respon? 0 Kelvin. So kalau 0 Kelvin bermaksud untuk air tersebut. Yang ini adalah indikator untuk air
maksudnya 100 degree Celsius, 373 ya, 373 Kelvin. Maksudnya pergerakan dia adalah sebanyak 373 Kelvin. Kalau kosong, 273 Kelvin. So kalau negatif 273, kosong Kelvin. Okay. Kalau bawah lagi daripada negatif 273, apa jadi kepada bahagian molekul tersebut? Respon? Dia tak bergerak langsung. Maksudnya no movement, no kinetic energy. Dia tidak ada pergerakan langsung. So indikator untuk berkaitan dengan Kelvin adalah dari segi movement ataupun dari segi kinetic energy untuk sesuatu bahan tersebut. Dan selalunya indikator untuk 273 ni adalah kita gunakan water. Kalau material yang lain, contohnya kalau kamu guna mercury, dia tak sama dengan yang ini. Kalau kamu guna aluminium contohnya, tak sama dengan yang ini. Yang kamu belajar sekarang ni untuk 273 hanyalah untuk air sahaja. So, untuk temperature, bagi SI unit, bagi Kelvin, nak relatekan dengan degree Celsius, kamu kena tambah dengan 273. 100 tambah 273, 373 dapat Kelvin. Kosong, nak dapatkan Kelvin, tambah 273 dapat 273. Kalau negatif 273, okey, disebabkan oleh dia akan jadi kosong Kelvin sebab tambah dengan 273. Negatif campur dengan positif untuk keseluruhan ni akan dapat nilai negatif 273 campur dengan 273 akan dapat Kosong Kelvin. kosong. Sebab tu dia kosong Kelvin. Faham tak perbezaan antara degree Celsius dengan Kelvin? Respon? Okey tak? Maksudnya degree Celsius tu kamu, selalu kita akan guna degree Celsius lah. Degree Celsius tu kamu akan tahu okey, perubahan state daripada liquid ke gas, gas ke liquid, liquid ke solid. Okey, daripada 100 degree Celsius dengan 0 degree Celsius. Selalu kita akan guna yang itulah. Cuma yang kalau untuk bahagian Kelvin ini, dia lebih kepada pergerakan. Bermaksud kosong ini bukan menjamin bahawa sesuatu molekul tersebut untuk air lah so air tersebut dia berhenti bergerak, tak, dia masih lagi ada energi dia dan energi tersebut akan dimeasurekan dari segi Kelvin tersebut. Okey, indikatornya adalah dari segi Kelvin tersebut sehinggalah dia sampai ke bahagian negatif 273 mana Kelvin dia adalah 0. Okey, baik, pergi atas balik. Cikgu. Ya. Maksudnya untuk Kelvin ni nilai dia tak akan jadi negatif ke macam tu? Okey, Kelvin ni nilai dia tak pernah jadi negatif. Ya, betul. Maksudnya kalau kita dah kata Kelvin ni kosong, kalau nak kata Kelvin tu negatif lagi, kalau dalam silibus kamu tak pernah lagi lah disentuh berkaitan dengan, maksudnya pergerakan tu jadi negatif. Tak dapat dibayangkan. Maksudnya memang sampai ke Kelvin tu adalah nilai negatif saja, kosong saja. Kosong tu bermaksud bahawa okey, bawah lagi daripada tu memang tak ada pergerakan langsung lah. Itu saja yang kita tahu. Boleh? Terima kasih. Okay, so untuk yang kamu belajar sebelum-sebelum ini, kalau temperature kosong, so itu adalah melting point. Kalau temperature 100, itu adalah boiling point ataupun steam. Okay, dia tukar jadi steam. Tapi kalau satu lagi benda yang baru untuk kamu belajar adalah negatif 273 degree Celsius. So kalau negatif 273 degree Celsius, itu namanya adalah absolute zero. Okay, maksudnya dia dapat Kelvin tersebut kosong. Maksudnya tidak ada movement langsung dari segi sesuatu molekul untuk air tersebut. So ingat negatif 273 adalah absolute zero dan juga graf dia akan jadi macam ini. Maksudnya dari segi nilai untuk volume tersebut masih lagi ada apabila 0 degree Celsius sehinggalah dia pergi kepada negatif 273, tidak ada lagi dah nilai untuk volume. Bila tak ada lagi nilai untuk volume, tahulah kamu bahawa dia tidak ada pergerakan lagi dah. Maksudnya ruang untuk pergerakan tersebut tidak ada, kinetic energy juga tidak ada sebab Kelvinnya jadi zero dekat bahagian sini. So absolute zero. Okay, sebab tu graf dia akan jadi macam ni. Kamu nampak graf volume versus dengan temperature di mana dia teruskan lagi graf tersebut sampailah ke bahagian apa dia ni negatif 273. So kamu tahu ini adalah absolute zero. Kalau kita tukar kepada graf Kelvin,
volume versus dengan Kelvin. Temperature versus dengan Kelvin. Unit adalah Kelvin. Volume unitnya centimeter cube lah. Okey. Kalau dekat bahagian volume yang tidak ada bacaan kosong. So kosong negatif 273 bacaan untuk Kelvin akan jadi berapa? Untuk graf ni. Kalau volume dia kosong, nilai untuk Kelvin bila dia negatif 273 adalah nilai Kelvin dia berapa? Respon? Negatif 273 nilai Kelvin berapa? Kosong. Kosong. Okey. So volume kosong. Okey, nilai Kelvin kosong bermaksud dia punya nilai dekat bahagian sini lah. Kosong. Kosong untuk volume, kosong untuk Kelvin. Okey. So dia akan makin naik. Volume naik, volume makin meningkat, temperature juga meningkat, Kelvin juga meningkat. So bila meningkat sampai ke taraf contohnya ke bahagian sini ada certain volume, ada certain katakanlah ini adalah 273. Soalan cikgu, 273 untuk Kelvin ini nak relatekan dengan temperature. Berapa nilai temperature kalau dekat bahagian sini 273? Respon? 273 Kosong. kosong, ya betul. 0 degree Celsius. Kalau dia naik lagi sampai ke bahagian sini. Di sini adalah 373. So berapakah nilai untuk temperature? 100. 100 degree Celsius. So sama ada dia akan keluarkan graf volume versus Kelvin ataupun dia akan keluarkan graf volume versus temperature. Kalau volume versus temperature, kamu akan tengok graf tersebut akan pergi ke bahagian negatif lah untuk temperature degree Celsius. Tapi kalau untuk volume versus Kelvin, dia stop sampai kosong sahaja. Sebab dekat bahagian kosong untuk Kelvin, namanya adalah apa tadi? Respon? Absolute Zero. Okey, absolute zero. Bagus. Okey, faham Pening-pening sikit lah. Tapi kamu hanya faham kan degree Celsius dengan Kelvin tu apa beza dia. Satu movement, satu lagi tentang degree of hotness. Okey. Ini. Okey, volume dan juga Kelvin. So dia akan start daripada zero. Zero ni absolute temperature. So makin naik volume makin naik. So dekat bahagian sini mungkin ada 273, mungkin ada 373. Okey, baik. So seterusnya kita pergi kepada relationship antara pressure dan juga temperature. Last. Pressure dengan temperature, PVT. So dia ada berkaitan dengan law apa? Gay-Lussac law. Okay, Gay-Lussac law. Okay, Gay-Lussac law. So ini yang cikgu bagi tahu contoh tadi tu. Di mana tayar tersebut sebelum dia bergerak, before journey dan after journey. So pressure dia makin bertambah, makin kurang? Respon? bertambah. Makin bertambah. Pressure dia makin bertambah sebabkan oleh apa? Ada friction. Ada friction. Friction menghasilkan apa? Heat. Heat menghasilkan apa? Temperature. Yang tinggi. Ya betul. So ini adalah Gay-Lussac law di mana dia directly proportional. Bila P increase, T juga akan increase. Good. Bagus. Faham lah? Okay, baik, seterusnya. So sama juga untuk berkaitan dengan pressure, dia pun ada graph yang berkaitan dengan pressure dan juga temperature. Okay. Di mana kita recall balik. Bila dia 100, Kelvin dia berapa? Respon terus. 373. Kalau kosong? 273. 273 Kelvin. Negatif 273 Kelvin? Kosong. Okay. So ini graf antara pressure dan juga degree Celsius. Pressure degree Celsius, so dia akan pergi ke bahagian negatif. Sebab degree Celsius tu akan jadi negatif 273. Baru dia akan jadi absolute zero. Okay. So sama juga graf macam ni juga untuk pressure dan juga Kelvin, di mana dia akan start kosong. So tolong bagi tahu cikgu, kalau di sini kosong bermaksud temperature dia dalam degree Celsius berapa?
273. Negatif 273. Kalau dekat bahagian sini 273 Kelvin, berapa nilai untuk dia punya temperature untuk degree Celsius? Kosong. Kosong. Okay. Degree Celsius. Kalau bahagian sini 373 Kelvin, berapa degree Celsius? 100. 100. Okay, good. Faham. Okay. Sama absolute temperature. Absolute zero. Okay, so P dan juga T Gill-Sedgwick law dia terangkan P1 over T1 is equal to P2 over T2. Okay, makin tinggi temperature, makin tinggi pressure. Okay, ni ada. Okay, kita try jawab sekejap satu soalan ni. Gas is closed in a closed steel cylinder has a pressure 180. Sekejap. Kalau untuk Gill-Sedgwick law apa formula dia? Respon balik. Pressure dengan temperature. P. Dia punya formula. T1 per T1 sama dengan T2 per T2. Okay, so pressure 180 kilopascal. Ini kita nak labelkan sebagai yang mana satu antara semua ni? P1. P1. Good. Seterusnya 25 degree Celsius. Mana satu? T1. T1. Good. Seterusnya, what is the gas pressure? So ini yang kita nak cari. So yang kita nak cari adalah P apa? P2. P2. P2 ni yang kita nak cari. Tak tahu kan. When the temperature dia 52 degree Celsius. So ini adalah T2. okay. So masukkan dalam formula P1 dia 180 kilopascal. T1 dia 25. T2 dia 52. P2 yang kita nak cari. Tapi tolong hati-hati. Cikgu dah bagi tahu dah sebelum ni. Apa yang salah dekat sini? Cikgu dah masuk ni. Apa dia? Degree Celsius. Ya, degree Celsius. Okay. Kena tukar ke dalam? Kelvin. Ya, bagus. Kena tukar dalam Kelvin. So tak boleh guna degree Celsius. So nak tukar dalam Kelvin nak kena buat macam mana? Tambah 273. Good. Tambah 273. 25 campur dengan 273 akan jadi berapa? Respon? 298. 298 Kelvin. Satu lagi 52. Campur dengan 273 akan dapat berapa? 325. 3? 325. Kelvin. Okey, tolong tekan kalkulator sekejap. Last sekali P2 dia akan jadi berapa? 180 kilopascal lah ni. Hati-hati dia kilopascal. Kilopascal. Hati-hati. Okey, tekan kalkulator. Jawapan berapa? 196.3. 196.3 unit. Kilopascal. Pascal. Pascal. Kilopascal. Kilopascal. K kena ada Kilopascal. kilopascal. Okey, kita tengok jawapan betul ke tak? 196.3. Okey, good. 196.3 kilopascal. So, dalam gas law tolong ingat temperature dia kena guna dalam Kelvin. Okey. Kalau dalam kamu belajar sebelum ni specific heat capacity, specific latent heat, dia ada guna kalau specific heat capacity lah, dia ada guna temperature. So temperature dia kita guna dalam degree Celsius je. Tapi kalau untuk dalam gas law sahaja, ulang kali gas law sahaja, yang PVT tersebut kena guna dalam Kelvin. So kena tambah 273. Okey. Sebab dia nak tahu movement untuk sesuatu molekul tersebut. Okay, ini latihan-latihan saja. Okay, kita jawab soalan latihan ni habis. Bantu cikgu dengan pantasnya. Okay, A is a string as the initial volume. Okay, volume ini kita nak labelkan sebagai apa?
V1. V1, good. Pressure, P1. P1, good. The air pressure to a volume, Itu. V2. what is the pressure of air? So dia nak cari pressure, dia nak cari apa? Itu. P2. Nak guna formula apa ni? Nak guna formula apa ni? P dengan V ni. P1. Okay. V1 equal to P2 V2. Okay, good. P1 V1 is equal to P2 V2. P1 ada 105 kilopascal. Ingat kilopascal . Terusnya V1 7.5. Kalau dia punya unitnya adalah sama, tak perlu tukar pun. Okay. Dekat bahagian sini pun sama juga. V2 unitnya sama juga. 2.5. Okay, masukkan. Dapat P2 dia berapa nilai dia? Respon. 315 315 kilopascal. 315 unit. Kilopascal. Okay. 315 kilopascal. Okay, good. Betul. Tak susah pun, senang je. Okay, seterusnya. Ni. Label V1 V1. V1, good. Ni T1. T1 T1. 2. T2. T2 What is the volume of the air? So, ni kita nak cari apa? V2 V2. V2. Okay, V2 yang kita nak cari. Okay, formula apa nak guna ni? V dengan T. V1 over T1 equal to V2 V1 over over T2. T1. Okay, V1 0.24. Temperature 27. Nak tulis 27 ke kat sini? Sebab okay, so berapa nilai untuk temperature dia? 300 Kelvin. 300 Kelvin. Okay. Sebab tambah dengan 273. Okay, V2 yang kita nak cari T2. Nilai dia nak tulis 77 ke? Okay, berapa? 350 Kelvin. Okay, good. 350 Kelvin. Okay, tekan calculator. .28 0.28 jawapannya. Unit? Unit? meter cube. Okay, meter cube tengok unit tu volume dia bagi permulaan meter cube. So ni pun meter cube juga. Ni kita tengok jawapan tu 0.28. Okay, good. Betul? Senang je. Okay, 0.28 meter cube. Okay, seterusnya last level 3. Initial pressure. Okay, kita dapat satu pressure. So, label T1. E1. Ni T1. E1. Apa jenis tire T2. pressure itu. Calculate the temperature. Apa yang kita nak cari? Itu. T2. Nak guna formula apa? P1 over T1 equals to P2 over T2. Okay, good. P1, P1, P2, T2. Okay, P1 dia tadi berapa? 210. Hati-hati dia kilopascal. P2 pun kilopascal. Okay, tak ada masalah. 240. 240. Sorry. Silap pula. Kat sini. 240. Tenang. Okay. Baik. Temperature. Nak tulis 25 ke? Okay, berapa? 298 Kelvin. 298 Kelvin. 298. Okay. Tengok dia nak temperature dia dalam degree Celsius. Okay. So temperature untuk yang ini kirakan dulu berapa? Masukkan nilai. Last sekali temperature dia dapat berapa? 340.6. Okay, 340.6 Kelvin. Okay, tapi dia nak dalam degree Celsius. So nak buat macam mana ni? Yang dia ni.
Tolak 273. Tolak 273. Tolak 273. Jawapan 67.6. 67.6 unit 7.6 degree Celsius. degree Celsius. Okey. Jawapan betul tak? Okay, good. 67.6 degree Celsius. Okay. So habis untuk kita punya chapter 4 iaitu heat. Chapter 4. Chapter 4. Okay. So setakat yang kita belajar untuk hari ni, faham ataupun tidak? Tolong respon. Okay tak? Cikgu. Okay, faham? Okay, so lepas daripada kelas pukul 4.30 lagi kamu dah boleh start jawab untuk gravitation sampailah pukul 12 malam. Bila masa je kamu boleh guna. Okay. Jawab dalam apa ni, Microsoft Form. Nanti cikgu akan bagi link. Seterusnya untuk minggu depan exam kamu, cikgu harap kamu jawab dengan yang paling terbaik lah. Tolong study betul-betul. Satu chapter saja. Cikgu minta kamu score. Ujian selaras ketiga pun, ujian selaras je pun. Satu chapter saja pun. Dan ujian online sahaja pun. So objektif dan subjektif lah. Selalunya soalan ni mudah-mudah saja. Okay. So cikgu harap kamu score. Jangan harapkan akan ada formula kat situ. So tolong ingat formula-formula yang ada di dalam tajuk heat. Specific latent heat, specific heat capacity, gas law dan juga thermal equilibrium. Okay, ada apa dia punya formula-formula dia. Tolong ingat keseluruhannya. Okay. So cikgu doakan yang terbaik untuk kamu punya exam minggu depan, buat yang terbaik. Okay. Ada apa-apa masalah, ada apa-apa kamu nak revise, kamu tak faham ke apa ke, boleh PM cikgu direct. Okay. Itu sahaja cikgu. Cikgu soalan subjektif itu esei ke? Okay. Soalan subjektif nak memudahkan kami, selalunya soalan subjektif kami tak masukkan esei lah kot. Kami hanya masukkan soalan struktur saja, mungkin definition ke apa ke, ada calculation ke. Okay. Kalau soalan esei susah sikit nak tanda. Setakat ni cikgu tak bercadang lagi nak buat soalan esei. Kalau ada cikgu nak masukkan soalan esei, cikgu beritahu boleh. Okay. Setakat ni tak ada lagi lah. Masih dalam pemikiran lagi soalan kamu. Okay. Baik. So kelas kita untuk hari ini itu saja. Jangan lupa jawab soalan kuis untuk gravity sebab markah daripada gravity tersebut akan masuk untuk carry mark kamu bagi semester yang kedua ini. Okay. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersuai. Terima kasih, cikgu. Terima kasih Okay. cikgu. Assalamualaikum. Salam. Take care cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat.